Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid. Jadi, hari ini saya akan mengajar tentang satu prinsip di dalam tekanan, iaitu prinsip Archimedes. Saya rasa semua orang tertanya-tanya bagaimana ianya berlaku. Jadi, saya telah menyediakan satu video pendek untuk kamu lebih memahami tentang topik hari ini. Berikut merupakan beban dan juga bekas berisi air. Saya akan memasukkan beban ke dalam bekas berisi air dan lihat ianya separa apung. Mari kita sama-sama belajar tentang prinsip Archimedes pada hari ini. Tetapi di dalam video tersebut, objek itu separa apung. Bagaimanakah ianya berlaku? Objek separa apung di dalam cecair mengikut prinsip Archimedes kerana benda tersebut mengalami daya apung sebanding dengan berat cecair yang dipindahkan oleh bahagian benda yang terendam. Ketika objek separa apung ini, berat objek sepadan dengan berat cecair yang dipindahkan, mencipta keseimbangan dan menyebabkan objek itu kekal separa apung di dalam cecair. Ini adalah hasil daripada perbezaan antara berat objek dan berat cecair. Daya apungan ialah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam di dalam suatu cecair. Prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu bendalih mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalih yang disesarkan. Saya pasti semuanya akan tertanya-tanya bagaimanakah prinsip Archimedes ini berlaku di dalam kehidupan seharian kita. Jadi, mari kita lihat bagaimanakah ianya berlaku. Jika kita perhatikan video dan juga gambar ini, kita dapati objek iaitu kapal selam mempunyai jisim yang sangat tinggi. Tetapi bagaimanakahnya ia mampu untuk separa apung di dalam air? Mari kita lihat penjelasannya. Jadi, saya akan menerangkan bagaimanakah aplikasi dalam kapal selam ini berlaku. Semestinya melibatkan prinsip Archimedes. Daya apungan yang diberikan oleh air yang dipindahkan oleh kapal selam itu lebih besar daripada berat kapal selam itu sendiri. Seterusnya, konsep pengisian dan pengosongan. Apabila kapal selam ingin tenggelam di dalam air, kita perlu memasukkan air ke dalam tangki khusus. Ini bagi untuk meningkatkan beratnya dan menyebabkan ianya dapat tenggelam. Seterusnya, apabila kita ingin kapal selam itu terapung, jadi kita perlu membuangkan air dari tangki tersebut. Ini untuk menyebabkan pengurangan berat dan menyebabkan kapal selam itu dapat naik ke permukaan. Konsep yang seterusnya adalah ketupatan negatif. Kapal selam dirancang untuk memiliki ketupatan negatif ketika menyelam, iaitu berat kapal lebih daripada berat air yang dipindahkan sehingga kapal dapat tenggelam. Akhirnya adalah sistem kawalan daya apungan. Sistem ini dapat mengawal keseimbangan seperti penggunaan hidrofol dan propulsi, membolehkan kapal selam mengatur kedalaman dan keseimbangan secara tepat semasa dalam operasi di dalam air. Melalui konsep dan formula fizik, kita juga boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan prinsip Archimedes dan keapungan. Jadi, terdapat dua konsep ini, iaitu kita pelajari daya apungan ialah sama dengan berat bendalih yang disesarkan, iaitu diterbitkan dengan formula FB sama dengan rho VG, di mana rho adalah satu konstan, V ialah satu volume, manakala G adalah graviti. Yang kedua adalah daya apungan menyebabkan ianya sama dengan berat cecair yang disesarkan, iaitu juga diketahui dengan kehilangan berat ketara. Jadi, mari kita lihat tentang satu soalan yang berkaitan dengan prinsip Archimedes. Berdasarkan soalan yang diberikan, kita akan mendapati beberapa info, iaitu 0.1 Newton merujuk kepada berat kayu. Kemudian kita juga diberi volume iaitu 10 cm3, 20 cm3 dan 40 cm3. Jadi, soalan di sini kita perlu mencari jisim guli jika ketupatan cecair diberi 1000 kg meter kuasa negatif 3.
Apabila kita telah menguasai konsep dan juga formula di dalam perisi Archimedes, kita boleh menjawab soalan ini, iaitu berat kayu tambah berat guli akan sama dengan berat cecair yang tersesar, iaitu formulanya adalah rho Vg. Jadi kita masukkan sahaja nilai yang telah kita dapat di dalam soalan. Jadi kita akan mendapat 0.3 Newton. 0.1 Newton adalah berat kayu tambah berat guli yang kita perlu cari dan berat cecair tersesar ialah 0.3 Newton. Jadi kita hanya melakukan langkah-langkah matematik sahaja, iaitu 0.2 Newton ialah berat guli. Jadi kita perlu menukarkan 0.2 Newton itu kepada jisim guli, iaitu ke dalam kg. Kita akan mendapat 0.02 kilogram. Jadi itu sahaja pada hari ini. Kamu semua boleh tanyakan sebarang soalan kepada saya jika ada kemusykilan. Itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih.